Akhirnya kita buat keputusan bahawa kalau Pakatan Harapan dapat ambil balik semula kuasa, Tun Mahathir sebagai Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kita usahalah jumpa kawan ni. Akhirnya 8 orang ahli Parlimen UMNO buat SD kepada Pertua Agong. Mereka tak sokong Mahyudin dan menyokong Anwar. Maka bila 8 dan 9 orang ini buat SD kepada Pertua Agong, tak sokong Mahyudin dan sokong Anwar, maka Mahyudin hilang majoriti. Dia kena letak jawatan. Bila umum saja Mahyudin letak jawatan, semua 9 orang tadi dan UMNO yang lari tadi patah balik pergi menyokong Ismail Sabri. Meninggalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka kita tinggallah 105, iaitu daripada PH dan plus-plus Pejuang dan juga Warisan, campur dengan Madli dan juga Syed Saddiq 105. Maka dalam keadaan gitu dengan ada sokong Perdana Menteri Ismail Sabri cukup bilang 114. Kita 15, Tengku Razali dapat 1. Satu seorang dia yang undi dia. Maka Ismail Sabri ditabal jadi Perdana Menteri. Sekarang ini ada pihak tertentu mari jumpa kita nak jatuhkan pula Ismail Sabri. Sebab 6 orang saja. 6 orang saja lari, Ismail Sabri jatuh. Kita bertanya balik pada diri kita dan rakan-rakan kita. Kalau Ismail Sabri jatuh, adakah Anwar Ibrahim yang akan naik? Kemungkinan mereka guna kita untuk berjatuh Ismail Sabri. Lepas tu dia akan naik, katalah mungkin Anwar Musa, mungkin Syahidan Kasim, mungkin yang lain-lain. Sebab UMNO, ingat pesanan Tok Guni Aziz, jangan percaya pada mereka. Itu ya. Akhirnya kita buat keputusan, sekarang ni, biarlah Ismail Sabri ini, kabinetnya merentahlah sampai pilihan akan datang. Dengan kita cadangkan beberapa perkara, perbincangan yang panjang pergi balik, wakil kita yang aktif ialah Khalid Samad, Dr. Zul dan Salahuddin Ayub yang mengepalai pihak kita. Di pihak DAP, Anthony Lok, Govin dan juga termasuk yang berundi pihak kita ialah naib presiden kita, itu Adli Zahari ini. Boleh tanya dia lah nanti apa pendalam isi itu semua. Kemudian di pihak keadilan pula Saifuddin Nasution, Samsul Iskandar dan beberapa orang yang lain. Orang berundi pergi balik. Yang paling utama dalam persefahaman ini, jangan kita bimbang, kita tetap jadi pembangkang. Tak adalah kita nak tolak Ansor, tak mau membangkang mereka, tidak. Yang paling penting ialah kita nak kerjasama di 2 perkara. 1, COVID. Yang kedua, ekonomi. COVID, kita tahu sekarang ni Malaysia antara top 3 in the world. Antara yang tertinggi dalam dunia di sudut kematian kes dan jumlah penduduk. Kemudian kita kena cari jalan bagaimana nak hadapi COVID ni. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi ni kita minta supaya kerajaan dapat luluskan kalau boleh sampai lebih 100 bilion untuk menangani ekonomi, termasuk wang tunai kepada B40 kepada 11 juta orang dan moratorium kepada mereka yang berniaga ini, termasuk sekali B40 dan juga M40, supaya mereka diberi moratorium sekurang-kurang 3 bulan lagi. Dan di antara lagi yang kita minta, dalam masa menjelang pilihan raya mesti buat akta anti lompat. Sebab bagi orang Tionghoa, kebanyakannya kalau tak ada akta anti lompat ini, keengganan mereka untuk keluar mengundi adalah tinggi. Itu enggan keluar mengundi. Di atas perkara-perkara inilah, maka kita bersetuju supaya tak ada pilihan raya sekurang-kurang sehingga bulan Julai tahun 2022. Sehingga Julai 2022, tak ada pilihan. Lepas itu, ikutlah Perdana Menteri untuk nak jumpa Yang Pertua Agong untuk bubar Parlimen. Masa period ini
period kita tumpu betul-betul kepada soal COVID dan juga kepada soal ekonomi. Adapun dalam parlimen kita berbahas macam biasa, kita pembangkang macam biasa, cuma bila ada bajet nanti, sebelum bajet dikemukakan, berunding dulu dengan Pakatan Harapan, berunding dulu. Bila bajet dibentang nanti, maka kita tidak tolak bajet itu. Bila kita tolak bajet, kerajaan jatuh. Artinya kita tak tolak bajet itu melalui perundingan terlebih dahulu dengan pasukan perunding kita. Kita sekarang ni ada, dan perunding ini akan bertemu selalu untuk bincang dari masa ke semasa, dan juga di antaranya termasuklah peruntukan kepada ahli parlimen, pembangkang dan kerajaan adalah disamakan peruntukan itu kepada ahli parlimen. Dan ketua pembangkang mestilah ada hak-hak tertentu kepada beliau, seperti ketua pembangkang di Australia. Ini yang kita kata dalam persepahaman itu, jangan anggap bahawa kita ni tak jadi pembangkang dah. Kita kena terus bekerja dan kita kena kuat lagi. Sebarang bentuk penyelewengan, siapa pun yang lakukan, teguran kita, kritikan kita berjalan seperti biasa.